Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Mereka diindoktrinasi jadi bengap bila masuk bersatu, kata Puad Zarkase. Saya cuba berusaha mencari apa maksud bengap dalam bahasa Malaysia atau Melayu. Apakah anda tahu apa maksud bengap? Saudara-saudara sekalian, mungkin anda mengetahui apakah maksud bengap ini. Kalau anda tahu, anda boleh mengongsikannya kepada saya. Apa maksud bengap menurut bahasa Melayu? Jadi kita sama-sama tengok apa maksud bengap. Bengap bermaksud pekak kerana masuk air dalam telinga, tidak nyaring atau jernih bunyi, sukar bercakap kerana malu, gagap, atau bodoh kerana sukar mengerti dan mempelajari sesuatu. Kalau bengap sangat, tentu ITM tidak menerima kau. Kata contoh ayat yang ada di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ini. Maksud bengap ialah pekap, tidak nyaring atau tidak jernih bunyinya, sukar bercakap kerana malu atau gagap, dan bodoh kerana sukar mengerti dan mempelajari sesuatu. Dalam Kamus Dewan edisi keempat. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah maksudnya yang dianggap mereka diindoktrinasi jadi bengap bila masuk bersatu, kata Puad. Siapa yang dianggap bengap oleh Puad Zarkase ini? Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Muhammad Puad Zarkase, menepis dakwaan pembangkang. Kononnya lawatan delegasi Barisan Nasional ke negara China untuk diresapi ajaran komunis. Menurut Speaker Dewan Undangan Negeri Johor itu, lawatan ke negara itu bersempena 50 tahun hubungan persahabatan Malaysia-China. Malah katanya delegasi BN dianggap atau dijemput khas ke China sejak bertahun lalu. Bahkan sejak ketika Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agung Bersatu Datuk Sri Hamzah Zainuddin masih berada di dalam UMNO. Jadi mengapa Perikatan Nasional tak sedar diri, tak tahu perkara itu, sehingga Wakil Perikatan Nasional membuat laporan polis. Bersatu telah buat laporan polis, kononnya Puad Zarkase dan UMNO diresapi ajaran komunis. Ia berpunca lawatan BN ke China sempena 50 tahun hubungan persahabatan Malaysia-China. Inilah masalah mereka, kata Puad Zarkase. Mereka lupa bersatu itu juga sekolah politik. Mereka diindoktrinasi jadi bengap bila masuk bersatu. Termasuklah bekas Menteri Johor, Datuk Sahrudin Jamal. Patutlah dia boleh jadi Menteri Besar untuk 10 bulan sahaja. Dia pula buat tuduhan berat. Dia tuduh saya akan sebarkan ajaran komunis di Dewan Johor. Dengan kata lain, saya sudah jadi komunis, katanya dalam hantaran di Facebook hari ini. Jelas Puad lagi, bersatu mungkin tidak tahu di China wujud ribuan sekolah politik termasuk di majlis perbandaran mereka dan ia dilengkapi hotel bertaraf 5 bintang. Katanya kebanyakan konferens dan perbincangan dibuat di bilik kuliah di sekolah politik ini. Bukan kita belajar ideologi komunis. Tajuk dibincangkan ialah pemodenan Cina, cara Cina melatih dan memilih pemimpin dan celik media sosial. Memang banyak boleh ditiru dengan pengubahsuaian. Maksud saya ialah mempelajari teknik perkaderan tapi bukan ideologinya. Maka tuduhan UMNO diresapi fahaman komunis, apatah lagi menuduh saya mungkin menyebarkannya di Dewan Johor, adalah amat melampau, tegas Puad lagi. Semalam PN membuat laporan polis terhadap Puad yang membawa pemimpin parti itu ke China untuk lawatan sambil belajar. Pengerusi Perikatan Nasional Johor, Dr. Sahrudin Jamal dilaporkan berkata,
Gabungan itu bimbang fahaman komunisme akan menular dalam kalangan ahli UMNO dan juga Dewan Undangan Negeri Johor. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini laporan yang paling menggemparkan seluruh Malaysia. Apabila penduduk sanggup merobohkan markas PAS. Di mana tempatnya, apa sebabnya, itu cukup menarik untuk anda ketahui. Sebelum kita teruskan ulasan dan laporan hari ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan juga butang subscribe dan share video ini. PAS, parti yang semakin hari semakin tidak berhaluan, kata netizen. PAS, parti yang semakin tidak tahu lagi apa modal politiknya. PAS yang semakin hari semakin mula kehilangan kepercayaan daripada penyokong akar umbinya. Hari ini, sekali lagi penduduk di sebuah Dewan Undangan Negeri melakukan tindakan yang amat mengejutkan Malaysia. Penduduk Dewan Undangan Negeri Salor protes sehingga merobohkan markas PAS. Penduduk di Mukim Beta, Hulu, Dewan Undangan Negeri Salor di Kelantan bertindak merobohkan markas PAS dan pejabat penghulu sebagai tanda protes terhadap kerajaan negeri dan wakil rakyat yang dikatakan tidak mendengar keluhan mereka. Beberapa video beredar di media sosial memaparkan pejabat penghulu dirobohkan menggunakan jentera berat. Penghulu Mukim dikatakan telah meletakkan jawatan sebelum kemudiannya merobohkan pejabat berwarna hijau yang menjadi markas PAS ketika pilihan raya yang lalu. Video tersebut dimuat naik salah seorang penduduk menggunakan akaun Facebook Wan Azlan. Kejadian dipercayai berlaku pada 24 September kira-kira jam 5.30 petang. Menurut video itu, sekarang ini adalah kerja-kerja merobohkan pejabat penghulu Mukim Beta Hulu serentak dengan peletakan jawatan penghulunya. Hasil daripada desakan, suara hati penduduk yang tidak berpuas hati dengan wakil rakyat yang dikatakan tidak menjadi pohon rendang untuk rakyat tumpang berteduh dan suara-suara rakyat dipinggirkan. Maka hari ini, sebahagian daripada kami, penduduk Beta Hulu, tidak mewakili mana-mana individu atau agensi berkepentingan. Ini adalah suara rakyat, katanya dalam video dilihat Harapan Daily. Menurut Wan Azlan, penduduk mengambil tindakan sedemikian sebagai memberi pengajaran kepada pemimpin atau pimpinan supaya tidak mengendahkan luahan mereka. Jadi tindakan ini diambil untuk memberi pengajaran kepada pimpinan bahawasanya rakyat, walaupun kami orang bodoh duduk kampung, tapi apabila kami bersuara, inilah yang berlaku, katanya lagi. Adon Salor ialah Saizul Ismail daripada PAS. Dewan Undangan Negeri tersebut berada di bawah Parlimen Kubang Krian yang kini disandang Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya kawasan Salor ini, Dewan Undangan Negeri Salor ini berada di bawah Parlimen Kubang Krian yang kini disandang Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Pastinya ini memberikan tamparan yang memalukan buat Timbalan Presiden PAS ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.